senang kita bisa kembali hadir di tempat ini. 非常喜乐的心情，我们再一次可以齐集。 Dan kita sudah memasuki minggu Advent yang ketiga. 我们也进入降临期的第3周。 Firman Tuhan hari ini bertemakan Fear not the faith response. 今天的主题是不要惧怕，信心的回应。 Diambil dari Lukas 1 ayat 26 sampai 38. 我们录制起路加福音第1章第26到第38节。 Tapi kita akan baca hanya dari ayat 30 sampai 38. 我们只有念第30节到第38节。 Saya akan bacakan dalam bahasa Indonesia, lalu kemudian juga diterjemahkan dalam bahasa Mandarin. 我先用印尼文念，然后才用汉语来念。 Lukas 1 ayat 30 sampai 38, demikianlah firman Tuhan. 路加福音第1章第30到第38节如此所写道。 Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh anugerah di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan engkau harus menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Tuhan Allah akan memberikan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan memerintah atas keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Lalu ayat 34, kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana mungkin hal itu terjadi? Karena aku belum pernah berhubungan dengan laki-laki." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Anak yang dilahirkan itu kudus dan akan disebut anak Allah. Lihat, Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. 路加福音第1章第30节，天使对他说：“玛利亚，不要怕，你在神面前已经蒙恩了。你要怀孕生子，可以给他起名叫耶稣。他要为大，称为至高者的儿子。主上帝要把他主大卫的位给他，他要做雅各家的王，直到永远，他的国也没有穷尽。”玛利亚对天使说：“我没有出嫁，怎会有这事呢？”天使回答说：“圣灵要降临在你的身上，至高者的能力要荫庇你，因你所要生的圣子必称为神的儿子。况且你的亲戚以利沙伯在年老的时候也怀了男胎，就是那素来称为不生育的，现在有孕6个月了。因为出于上帝的话，没有一句不带能力的。”第38节，玛利亚说：“我是主的使女，请愿照你的话成就在我身上。”主天使就离开他去了。 Demikianlah firman Tuhan bagi kita semua. 今天神的话语就到此。 Bapak Ibu Saudara, dalam sebuah lagu rohani yang berjudul Ku Berserah Kepada Allahku, terdapat lirik-lirik lagu seperti demikian. 有一首圣诗，它的题目大概是称为“我们交托给上帝”，大概它的歌词是这样的： Ku berserah kepada Allahku di darat maupun di laut menderu. 在陆地上或者在海洋的汹涌中，我交托给上帝。 Tiap detik tak berhenti, Bapa Surgawi terus menjagaku. 每一时刻，上帝都在保守看顾我。 Ku tahu benar ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudra. 我知道上帝扶持我的手，在陆地上或者在高山上。 Di taufan gelapku di dekat Bapa Surgawi terus menjagaku. 在风暴中，我被拥抱，天父都在看顾我。 Saya rasa cukup sering bagi kita orang percaya untuk mengatakan hal yang serupa dengan apa yang dikatakan lagu ini. 我相信我们每个信徒，我们常常都会说出像刚才歌词那样的话。 Dengan mulut kita menyanyikan atau berkata tentang bagaimana kita mau berserah kepada Allah yang menjaga dan memelihara kita. 我们常常说，我们要交托我们自己，这上帝我们以前一向以来的照顾。 Tapi pada kenyataannya seberapa banyak dari yang
keluar di mulut kita itu sungguh-sungguh terjadi. 是不是我们所说的每一句话是真的是发生了吗？ Bukannya ketika kita berhadapan dengan kondisi yang sulit atau mungkin pilihan yang sulit, kita sering lupa untuk berserah kepada Tuhan yang katanya kepadanya kita percaya. 当我们面对困难或者是有问题的时候，我们不是常常都忘记了交托给上帝？ Malah kadang bukannya berserah, kita malah marah-marah sama Tuhan. 不单单是没有交托，我们反而对上帝生气。 Kita marah karena kok rencananya Tuhan nggak sesuai dengan apa yang aku mau. 我们生气就是我们所要的，我们所计划的，为什么不根据我们的上帝赐予呢？ Tentu ini adalah sebuah hal yang miris, Bapak Ibu Saudara. 当然，这是非常的一件非常很可怕的事。 Namun kenyataan sering menunjukkan bahwa ternyata tidak mudah bagi manusia untuk bisa sepenuhnya berserah dan ikut pada alur rencananya Tuhan. 当然，我们人类是完全不能够根据神自己的意愿来去做。 Apalagi kalau kita melihat seperti rencana Tuhan dalam hidupnya Maria. 特别是我们看到上帝在玛利亚身上的计划。 Siapa sih Maria itu? 谁是玛利亚？ Maria kita lihat dalam Alkitab adalah seorang perawan muda yang tinggal di Nazaret, sebuah kota kecil di Galilea. 玛利亚是一个在拿撒勒城，就是在一个小小的城市靠近加利利地方的一个少女。 Kita juga tahu bahwa Maria ini bertunangan dengan seorang pemuda yang namanya Yusuf. 我们知道玛利亚已经订婚跟一个年轻人名叫约瑟。 Jadi Maria ini sebenarnya adalah seorang yang kita bilang sederhana. 我们知道玛利亚是一个非常很简单的一个少女。 Maka juga kita nggak heran kalau Maria terkejut ketika malaikat Gabriel datang kepadanya. 当然，我们也不奇怪的，玛利亚感到害怕，天使加百列来到她面前。 Itu adalah sesuatu yang sangat unexpected, 那个是非常没有被期盼的， sangat tiba-tiba, 是突然间的， dan luar biasa sampai-sampai dia gelisah ketika didatangi malaikat. 甚至的这个天使来的时候，他感到他非常的不安。 Belum selesai kaget didatangi malaikat, tiba-tiba malaikat juga datang membawa kabar kepada dia. 他好像不安，好像在惧怕当中，突然间天使又带来给他一个消息。 Mungkin kita sejenak bisa membayangkan kondisi Maria saat itu. 我们可能会想象到玛利亚当时的情况， Mungkin dia lagi ngapain di rumahnya gitu kan. 可能他在家里做一些的工作。 Tiba-tiba Maria didatangi oleh malaikat. 玛利亚突然间天使来拜访他， Maria kaget, kenapa ini malaikat datang? 玛利亚感到很惧怕，为什么这个天使来找他？ Dan malaikat bilang, jangan takut. 天使就要说不要惧怕。 Tapi kemudian ketika malaikat berkata jangan takut, jangan takutnya diikuti oleh sebuah berita yang jauh lebih mengagetkan dari salam yang diberikan. 当天使说你不要惧怕的时候，接下来天使所讲的话使他更吃一惊。 Gimana ceritanya yang Maria tidak kaget? 这个话为什么不让玛利亚感到吃惊呢？ Malaikat bilang ke Maria, kamu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. 天使对玛利亚说：“你要怀孕生子，你要生下一个男孩。” Ya sih, kita mungkin bisa berkata kalau bayi yang dikandung Maria ini adalah anak Allah dan penyelamat dunia. 当然，我们知道玛利亚所怀的是上帝的儿子，拯救世界的。 Tapi kita mau coba kembali lihat konteksnya Maria saat itu tuh seperti gimana. 但是我们再看，在当时玛利亚的状况又是怎么样的？ Pertama, Maria itu masih muda, Bapak Ibu. 第一，玛利亚还是很年轻。 Kalau berdasarkan tafsiran-tafsiran yang ada, Maria ini bahkan dikatakan masih remaja. 根据所有的解释，这个玛利亚还是一个少女。 Nah, menurut tradisi zaman dahulu, seorang perempuan itu biasanya sudah akan dicarikan suami ketika dia menginjak usia pubertas. 在当时那个时代，已经要给她配对一位丈夫。 Jadi begitu dia sudah bisa organ reproduksinya sudah bisa berjalan dengan dewasa, yaitu dia dicarikan suami. 当她已经发育长成之后，她就要给她物色一位夫婿。 Nah, kalau Bapak Ibu punya anak remaja yang usianya sekitar SMP SMA, 如果你有一个孩子大概是在少年时期、初中或者高中， yaitulah Maria, sekitaran segitu saat itu. 在那个时候，玛利亚是在这个时期里。 Jadi Maria masih begitu muda. 玛利亚当时还相当年轻。 Lalu yang kedua, Maria ini juga belum menikah. 当然，玛利亚是未婚， Ya dia baru bertunangan. 但是她已经订婚了。
Jadi makanya kita melihat bahwa berita ini adalah berita yang begitu mengagetkan dan tidak lazim bagi Maria. 当我们知道这个玛利亚接受这个信息之后是不平凡的。 Kalau bagi kita yang mungkin sudah menikah, 如果我们已婚的人， mungkin kita dapat berita kehamilan aja tuh udah kaget juga. 当我们领受到我们已经有怀孕的时候，我们也感到会吃惊。 Nah ini Maria belum menikah Bapak Ibu. 但是弟兄姐妹，玛利亚这个时候还未婚， Jadi kita bisa bayangkan kagetnya tuh lebih-lebih lagi gitu. 我们可以想象到她的害怕是超乎想象的。 Apalagi budaya di zaman itu yang sangat menuntut kekudusan. 尤其在那个时代是遵守非常圣洁的时代。 Jadi kalau sebelum menikah seorang wanita didapati hamil di luar nikah, 如果一个未婚的女孩子怀孕了， ya berat hukumannya bagi dia. 这个惩罚很沉重， Dia bisa dicemooh, 她会被谩笑， bisa diejek, 会被谩骂，会被讥讽， bahkan dia bisa kehilangan nyawanya karena dirajam batu sampai mati. 甚至人家都会用石头指使她。 Jadi kita melihat bagaimana seriusnya kondisi pada saat itu. 我们可以看到当时的情况是何等的严肃。 Menariknya kita melihat satu bentuk respon yang tidak biasa dari Maria ini. 但是很吸引人的是一种玛利亚不寻常的回应。 Di ayat yang ke-34 kita melihat Maria bertanya kepada malaikat. 在第34节，我们看到玛利亚问天使： Bagaimana mungkin hal itu terjadi karena aku belum pernah berhubungan dengan laki-laki. 玛利亚就对天使说：“我还没有出嫁，怎么会有这样的事？ Ya kalau di NTB 1, ya bagaimana karena aku belum bersuami. 要怎么样呢？因为我还没有丈夫。 Ya ini normal ya Bapak Ibu. 当然这是很正常的。 Saya rasa ini normal sekali dilontarkan oleh Maria yang saat itu masih muda dan masih belum menikah. 在那个时候，玛利亚还很年轻，还没有结婚，这样的话她提出来，我觉得是很正常的。 Tapi ketika kita melihat lebih dalam pertanyaan Maria ini, kita melihat bahwa pertanyaan Maria ini justru tidak dilontarkan karena dia tidak percaya. 因为玛利亚问这个信息，在那个时候，就是因为她不相信。 Pertanyaan ini justru keluar karena ia paham apa yang malaikat itu ingin sampaikan. 她明白天使要对她说什么。 Tidak hanya itu, ia juga bersedia untuk menerima pesan itu. 不单单是如此，她也已经愿意接受这个情况。 Dia cuma butuh konfirmasi. 她只要寻求一个肯定的。 Gimana caranya Tuhan? 神啊，要怎么样去造成的？ Kenapa sih Maria bisa bersikap seperti itu? 为什么玛利亚会有这样的情况？ Jawabannya hanya satu. 只有一个答案， Karena imannya kepada Tuhan. 因为她对神的信心。 Karena iman maka Maria dapat merespon panggilan dan rencana Tuhan secara positif. 因为有神的信心，所以她能够回应上帝正面的要求。 Tentu Maria bisa saja merespon dengan negatif. 当然，玛利亚也能够有负面的回应， Ia bisa saja menolak rencananya Tuhan. 她可以拒绝上帝的计划。 Gimana enggak? 为什么不呢？ Ini rencana Tuhan bisa membuyarkan masa depannya. 因为这个能够毁了她的未来， Ia harusnya bisa memiliki kehidupannya normal. 她可以过着很正常的生活， Ia harusnya bisa memiliki kehidupan rumah tangga yang normal juga dengan Yusuf. 她可以和约瑟过着一个正常的家庭生活， Ia harusnya bisa hidup tanpa gejolak atau tanpa terlibat apapun. 她可以毫无风波的度过任何事。 Ia juga bisa pikir, kenapa aku? 她能够在想，为什么是我？ Masih ada yang lain yang mungkin lebih pantas daripada aku. 还有其他比我更配得的人， Tapi Maria yang muda ini, 但是这个年轻的玛利亚， ia tidak menolak dan ia tidak lari dari rencana Tuhan. 她没有拒绝，她也没有逃避上帝的计划。 Saudara, terkadang rencana Tuhan pun bisa terasa demikian bukan dalam hidup kita. 弟兄姐妹，上帝的计划不只是在我们生命中都会发生的吗？ Kita sudah merencanakan sedemikian rupa kehidupan kita. 我们在我们生命当中、生活当中，我们已经安排好一切。 Dari A sampai Z kita sudah tata dengan baik. 还有从 A 到 Z， 我们都已经安排好了。 Tapi terkadang rencana Tuhan nyelip di satu titik. 但是上帝的计划忽然间就会从一个点数里面进入， Sehingga rencana yang A sampai Z itu buyar dan harus ditata ulang kembali. 还有让我们的计划一切都能够落空，让我们可以重新安排。 Terkadang juga rencana Tuhan terasa mustahil dan di luar nalar kita.
有时候上帝的计划也好像是不可能的，超乎我们的理性。 Nah, disitulah kita butuh sebuah iman seperti yang Maria miliki untuk bisa ikut rencananya Tuhan. 就是在那个时刻，我们必须确信玛利亚跟随上帝的意愿。 Dan apa yang dikatakan oleh malaikat itu selanjutnya? 然后玛利亚在说什么呢？ Bagi Allah tidak ada yang mustahil. 对神没有不成就的事。 Ini adalah sebuah penjelasan sekaligus penguatan bagi Maria dan juga bagi kita saat ini. 这个就是对玛利亚一种坚固性的，也是对我们有激励性的。 Memang rencana Tuhan tidak mudah. 当然，上帝的计划不简单。 Rencana Tuhan menyebabkan kita harus berhadapan dengan hal-hal yang sulit. 上帝的计划让我们可以面对很多困难的事， Tetapi jangan takut, 但是不要惧怕， sebab Tuhan beranugerah dan bagi Dia tidak ada yang mustahil. 因为上帝的恩典对他来说没有不可能的事。 Bagi manusia mungkin rencana Allah terasa mustahil. 当然，对人来说，许多上帝的计划对人来说好像是不可能的事， Tetapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. 但是对神来说没有不可能的事。 Bapak Saudara, saya suka baca novel fantasi. Novel fantasi. Novel. Ya, saya suka baca novel. 我常常很喜欢看小说， Nah, kebanyakan novel-novel yang saya baca itu punya satu alur yang mirip. 但是我看的小说常常都有的故事情节都几乎一样。 Alurnya dimulai dari penulis memperlihatkan sebuah tokoh yang dibilang tidak istimewa. 如果我们来看的时候，在这个情节里面没有特殊之处， Dia tidak punya kekuatan tertentu, 他没有特地的有一种的力量， mungkin dia tidak cantik atau tidak ganteng, 或者是他不漂亮，或者是不帅， sangat normal. 只是一个很平凡的。 Tapi menariknya tokoh yang tidak ada apa-apanya ini kemudian dibawa dalam satu perjalanan yang luar biasa. 但是这不平凡的人物，就他进入到一个非常不平凡的事件。 Dan dalam petualangan itu, 在这个流浪的过程当中， si tokoh ini yang awalnya tidak istimewa berkembang menjadi satu tokoh yang luar biasa. 这个人物就发展就成为一个不平凡的人物。 Dan pada akhirnya novelnya ditutup dengan ya si tokoh ini menjadi hero dalam perjalanan itu. 然后这个小说中的人物就变成了一位英雄。 Jika kita mengandaikan kehidupan manusia seperti novel ini, 如果我们把我们人生看到好像是这部小说的话， maka kita bisa bilang bahwa Tuhan adalah penulis dari novel kehidupan manusia. 那个就是上帝就成为我们人类的一个作者。 Dari awal ketika manusia jatuh ke dalam dosa, 当开始人类掉进罪的时候， Tuhan telah merancangkan alur plot yang sedemikian rupa sehingga umat manusia bisa memperoleh happy ending. 就是人类上帝已经策划好了，让人类都有一个美好的结局。 Nah, di dalam alur inilah Tuhan merancangkan berbagai tokoh yang Ia pakai untuk mencapai ending itu. 然后在这个故事情节里面，上帝安排了许多的人物，让我们可以造成美好的结局。 Kisah pemberitaan kelahiran Yesus ini menjadi satu chapter dalam alur keselamatan yang telah Tuhan rancangkan bagi kita. 所以这个情节就是造成了一个章程，上帝要救赎我们。 Uniknya kita juga melihat bagaimana Tuhan berkarya secara nyata melalui orang-orang yang tidak kita sangka. 就是上帝透过那些我们不想到的人物，成为我们的榜样。 Salah satunya Maria ini. 其中一个就是玛利亚， Seorang wanita muda di zaman itu yang bukan seorang yang penting. 在那个时代，一个少年人不是一个重要的人物， Dia tidak punya posisi yang penting. 他没有一个很重要的地位， Kalau kita lihat misalnya seperti Musa atau mungkin di minggu lalu Zakaria, 或者我们好像是摩西或者是撒迦利亚， Maria ini jauh dari mereka. 但是玛利亚跟他们相比的话，还差得很远。 Tapi Maria yang normal ini Tuhan pakai. 但是这平凡的玛利亚，上帝使用她， Maria menjadi satu tokoh dalam rencana Tuhan untuk memberikan keselamatan bagi manusia yang berdosa. 上帝利用这个平凡的玛利亚了，成为一个上帝的写作当中人类的救赎主。 Maka kita melihat bahwa respon Maria menjadi satu bentuk iman yang luar biasa kepada Tuhan. 所以这个玛利亚的回应就成为了一个非常不平凡的事，在上帝眼中。 Sekalipun ia tidak tahu ke depannya seperti apa, 虽然他不知道他前面的道路将会是怎么样， ia punya keyakinan bahwa di tengah berjalannya karya Allah, Allah bekerja menyertai dan memberikan penghiburan baginya.
他深信上帝在他的生命过程当中，上帝会给他安慰、眷顾他。 Meski demikian, kita juga belajar bahwa di balik kekuatan dan penghiburan ini perlu ada respon dari kita yang mengaku beriman kepadanya. 所以我们在这，我们认为我们有信心对上帝的人，我们必须有一个正面的反应。 Hari ini kita belajar dari respon Maria yang dia berikan dalam peristiwa ini. 今天我们要学习玛利亚的回应，在这件事情里面， Apa respon Maria terhadap berita yang Tuhan berikan kepadanya? 玛利亚的回应是怎么样？当上帝给他这个消息的信息的时候， Kita lihat di ayat ke-38, kalimat pertamanya dia berkata, "Aku ini hamba Tuhan." 在第1章第38节，玛利亚就说：“我是主的使女，或者是仆人。” Apa sih itu hamba itu? 什么是使女或者仆人？ Hamba adalah seseorang yang seluruh hidupnya berada di tangan tuannya. 仆人就是他的整个的生活、生命，就是在他主人的手里。 Karena hidupnya ada di tangan tuannya, maka tuannya mau pakai apa dan lakukan apapun ke dia, si hamba ini ya nggak akan menolak. 因为他的生活或者生命在主人的手里，主人要他做什么，他不能够拒绝。 Si hamba ini hanya akan merendahkan dirinya, hormat dan patuh pada apa yang tuannya mau. 他只能谦卑、尊重、顺服他主人所要的。 Ini kita bicara tentang posisi hamba itu di bawah tuannya berarti. 所以我们知道，这个主人、这个仆人或者是使女，是在他的主人之下。 Ketika Maria bilang, "Aku ini hamba Tuhan," 当玛利亚说：“我是主的使女。” maka ini menjadi satu bentuk pendudukan diri dan pengakuan 所以这个就是他顺服，他承认。 bahwa ya inilah aku hamba Tuhan, aku di bawahnya Tuhan. 那个就是我是神的使女，我在我上帝之下。 Dan karena aku ini hambanya Tuhan, jadi hidupku punya Tuhan. 因为我是一个使女，是一个仆人，所以我的整个生命是属于主人，就是上帝。 Saudara, bukankah pada dasarnya kita semua ini juga seharusnya adalah hambanya Tuhan? 其实我们每个人都是上帝的仆人。 Kalau kita berkata bahwa kita ini hambanya Tuhan, maka bukankah seharusnya kita tunduk pada apa yang Tuhan mau? 我们是神的仆人的话，我们是不是要顺服神所要的做，要我们做的呢？ Bagaimana kita bisa berkata bahwa kita hambanya Tuhan kalau kita tidak tunduk pada rencananya Tuhan? 我们怎么能够称为自己是仆人？如果我们拒绝上帝的要求呢？ Dan justru kalau kita sungguh-sungguh mengakui bahwa kita hambanya Tuhan, maka penyerahan dirilah yang harusnya menjadi sikap diri kita kepada Tuhan kita. 如果我们承认我们是顺服上帝，我们要把整个生命就交托给上帝。 Itulah sikap yang Maria tunjukkan pada waktu itu. 这个就是玛利亚当时她的态度。 Ketika malaikat Tuhan menyampaikan pesan bahwa Tuhan ingin memakai dia sebagai bagian dari karyanya, 当上帝对玛利亚说要使用她成为她一生中的创作中的作为， Maria sadar posisi dirinya di mana. 玛利亚清楚知道她的处境， Yaitu sebagai hamba yang hidupnya ada di tangan Tuhan. 她知道她的生命、她的生活都在主的手。 Tuhan berkuasa atas hidupnya. 上帝掌权她的生命， Dan Tuhan berhak menggunakan hidupnya untuk mengerjakan rencana Tuhan. 上帝有权利使用她的生命来做上帝的工作。 Yang kedua, kita melihat kalimat selanjutnya, "Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." 第二就是照你的话成就在我的身上。 Seberapa sering sih kita bisa menemukan orang yang bisa rela mengatakan kalimat ini? 有多少个人我们曾经听过这样的说过这样的话？ Ketika seorang bisa berkata, "Jadilah padaku menurut perkataanmu itu berarti ada satu bentuk kesiapsediaan dan ketaatan yang luar biasa dari orang tersebut. 我们知道，照你的话成就在我身上。我们知道，讲这话的人，他一定有某种的顺服在别人的手上。 Waktu Maria mengatakan kalimat ini, 当玛利亚说出这段话的时候， maka momen itu memperlihatkan kepada kita bahwa Maria telah siap dan mau taat untuk menjalani rencananya Tuhan. 意思就是玛利亚已经接受、愿意、预备来接受神在她身上的计划。 Ia siap ikut apa yang Tuhan mau, sekalipun rencana tersebut tidak mudah baginya. 她虽然上帝要她做的这份工作不容易，但是她要跟随顺服。 Sekalipun kehidupan Maria akan penuh dengan gejolak ke depannya. 虽然在前面的道路，玛利亚当然会面对许多的波浪， Sekalipun ia harus berhadapan dengan cemooh masyarakat. 当然她会面对社会上对她的谩骂。
sekalipun ia mungkin harus ditinggalkan oleh orang yang dia kasihi. 当然那些爱他的人也会离开他。 Sekalipun mungkin dia berhadapan dengan kenyataan bahwa dia bisa saja mati karena masyarakat yang merajam dia dengan batu. 当然他也要冒着社会上的风险，就是拿石头指死他。 Tapi Maria tetap bersedia untuk Tuhan pakai. 但是玛利亚依然愿意上帝使用他。 Berangkat dari kesadaran dirinya bahwa dia adalah hamba Tuhan, 当他们清楚明白他是神的使女， itu menghasilkan kerelaan dia untuk Tuhan pakai dia. 他愿意付上代价让神使用他。 Aku ini hamba Tuhan, pakailah sesuai apa yang kau mau Tuhan. 我是个使女，照你的话成就我身上。 Apakah kita punya resolusi yang sama dalam menjawab panggilan Tuhan? 我们是不是有同样的观点的？我们来回应上帝的呼召呢？ Ketika Tuhan berkata bahwa ia ingin berkarya melalui kehidupan kita, 当上帝要在我们身上显出他作为的时候， apakah kita bisa menunjukkan sikap yang serupa dalam hidup kita sama seperti yang dilakukan oleh Maria? 是不是我们的回应也就是好像玛利亚的态度？ Atau jangan-jangan ternyata iman kita tidak cukup kuat untuk berkata, jadilah padaku menurut kehendakmu itu. 或者是因为我们的信心不足够，我们不敢说出这样的话？ Saudara, seringkali kita melihat rencana Tuhan sebagai sesuatu yang di luar kemampuan atau mustahil untuk kita lakukan. 我们常看到神的计划，看来是在我们的能力之外，或者是我们不可能去做。 Mungkin rencana Tuhan memaksa kita untuk keluar dari kenyamanan atau stabilitas yang kita miliki. 或者上帝的计划逼我们走出舒适，或者我们拥有的安定。 Mungkin rencana Tuhan juga memperhadapkan kita pada pilihan yang sulit. 可能上帝要我们也选择我们困难的情况， Memperhadapkan kita kepada apa yang menurut kita tidak sanggup kita jalani. 让我们可以面对我们不能够行为或者不能够去做的工作。 Tapi disitulah iman kita bekerja untuk menjawab panggilannya. 但是在那个时候，我们信心的回应来回应上帝的呼召。 Iman yang Maria miliki mendorongnya untuk memberikan respon yang baik terhadap panggilan Tuhan. 所以玛利亚的回应就是很好的对上帝呼召的回应。 Dan kita lihat bagaimana iman ini mengubahkan kehidupannya. 我们看到这个回应是已经改变了他的生命。 Kita lihat berjalan dalam iman bukan berarti tidak ada rasa takut lagi dalam perjalanan hidup Maria. 我们知道他的回应，并不是说玛利亚的一生里面他已经是很安全的。 Tapi justru perjalanan dalam iman itu membuat Maria semakin bertumbuh. 在这过程当中，让玛利亚更加的成长。 Maria belajar untuk bergantung dan mengandalkan Allah di tengah-tengah ketakutannya. 在惧怕当中，玛利亚依靠上帝； Dalam ketakutannya akan masa depannya, 在他惧怕当中，他的前程； dalam ketakutannya juga akan menjalani tugas dari Tuhan. 在惧怕当中，他行走上帝对他的命令。 Dia dikuatkan karena dia percaya ada Tuhan yang selalu menguatkan dan memberikan penghiburan. 他相信上帝常常眷顾他，也常常安慰他。 Dan bagian dia hanya satu, 他只有一个方面，一个部分， yaitu taat pada apa yang telah Tuhan rencanakan bagi kehidupannya. 就是顺服上帝在他生命中的计划。 Apa yang saat ini masih menghalangimu untuk meresponi karya Tuhan? 我们有什么东西要回应到上帝的计划呢？ Apakah rasa takutmu akan masa depanmu? 或者是你惧怕，或者是你害怕、担心你的未来？ Apakah rasa takutmu akan nanti tidak stabil? 或者是你害怕你的前程不稳定？ Apa rasa takut akan ketidakmampuanmu untuk menghadapi ke depannya gimana? 或者是你害怕、你惧怕面对你的未来？ Apakah rasa takut ini lebih besar daripada imanmu kepada Tuhan? 这种惧怕是不是超过比你的信心对上帝的信心更大？ Di sini kita belajar, jangan takut sebab Allah beranugerah kepada setiap orang yang mau dipakainya. 在这里告诉我们，不要惧怕，上帝要使用每一个他要用的人。 Dan kita juga belajar bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. 我们知道，在上帝没有不可能的事。 Maka ingatlah bahwa dalam ketakutan kita untuk menjawab panggilan Tuhan, untuk menjawab masa depan yang Tuhan rencanakan, ada Tuhan yang menopang kita. 所以，我们行走上帝要在我们身上的作为，我们就依靠他。 Bagian kita adalah kita ingat siapa diri kita. 我们要记得我们是谁， Kita ini hambanya Tuhan. 我们是神的仆人。 Dan
kita ingat bahwa kita perlu taat dan percaya pada rencana Tuhan yang indah itu. 所以我们必须要顺服上帝美丽的计划。 Rencana yang mungkin bagi kita mustahil, 这个计划对我们来说是好像是不可能， tapi akan indah pada waktunya. 但是在时候到了，一切将会美好。 Memang tidak mudah, 虽然不容易， tapi seperti Maria, kita juga akan semakin bertumbuh dalam iman kita kepada Tuhan. 就好像玛利亚一样，她的信心越强壮在主的里面。 Dan pada akhirnya kemuliaan Tuhan bisa terjadi melalui karya Tuhan dalam kehidupan kita. 在我们生命中，当然要透过上帝在我们生命中一切的恩典， Jangan takut, 不要惧怕。 sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil, 在神没有不可能的事， dan Allah selalu beserta kita. 上帝永与我们同在。 Mari kita berdoa. 我们同心祷告。